Tadabbur Al-Quran kita, iaitu siri berkenaan dengan nikmat syurga dan azab neraka, yang kita akan pada hari ini kita masuk kepada ayat surah Al-Hajj ayat 23 dan 24. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa sunnah Nabi SAW dan para ulama salaf, umat salaf, mereka menyibukkan diri apabila dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan tadabburnya dan dengan memahaminya. Baik, pada surah Al-Hajj ayat 23 dan 24, salah satu daripada ayat yang menceritakan berkenaan dengan syurga. Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Ini ayat ke-23 yang bermaksud sesungguhnya Allah akan memasukkan golongan yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Ini sebagaimana yang kita maklum, apabila kita ni beriman kepada Allah dan kita beriman dengan rukun-rukun iman dan kita beramal soleh, dan beramal itu dengan mengikut kepada syaratnya, iaitu apa dia? Ikhlas dan mengikut ittiba' al-ittiba', mengikut sunnah Nabi SAW, maka habuannya apa dia? Iaitu akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ dari sutera. Dalam ayat ini Allah ingin memberitahu bahawa syurga ini adalah balasan kepada orang yang beramal soleh. Apabila kita ini dicegah, apabila dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh nak membuat perkara yang diharuskan. Apa dia? Makan, minum bersama dengan pasangan dan sebagainya, dan dalam masa yang sama perlu beramal soleh. Dan semua ini adalah untuk apa? Untuk dibalasi dengan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga ini tidak dapat dibayangkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, Addatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang saleh. Walaupun kita menggambarkan bahawa syurga itu ada pakaian daripada sutera, pasangan-pasangannya, dan minuman, makanan dan sebagainya mengalir pula. Kalau kita bayangkan kat dunia ni macam mana, kita boleh bayanglah. Sebab kita ni dekat dunia ni kita boleh tengok macam ni juga sifatnya. Tetapi apa yang Nabi SAW sebut berdasarkan pada hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah, bahawa tak tercapai dalam benak akal fikiran kita bagaimana nikmat di dalam syurga tersebut. Maka dalam ayat ini kita beriman dengan perkara yang disebutkan oleh Allah. Dalam hadis Nabi menyebut, la talbisul harir wala dibaj fid dunya fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbishu fil akhirah.
dan tidaklah memakai kaum lelaki itu sutera dan pakaian daripada sutera, kerana sesungguhnya sesiapa yang memakainya di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat. Jadi dalam hadis ini nak memberitahu bahawa nikmat di dunia ini kalau kita ada pun berpada-padalah dengan dunia. Kalau ada pun berpada-pada. Sebab itu Islam, agama ini ingin melatih kepada kita, terutama di kalangan sahabat Nabi SAW. Nabi SAW bila diganjarkan dengan apa-apa habuan di dunia, tetapi tidak memilih. Sebab apa? Memilih untuk susah di dunia, dengan sebab berdakwahnya, dengan sebab berhijrahnya. Kan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan semua sekali harta benda dekat sana. Dan dalam masa yang sama berperang, tak boleh nak bercucuk tanam, tak boleh nak mengembala dan sebagainya, tak boleh nak meniaga. Kerana apa? Kerana ingin meninggikan syariat. Namun kalau kita fikir pada hari ini, agak-agak kita istiqamah tak sampai ke tahap tu. Berjihad, berjuhud sampai ke tahap itu apabila diberikan pilihan. Tapi kebanyakan daripada umat Islam hari ini memilih kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan hal dia di dunia ini untuk akhirat. Baik, apabila habuan itu datang, maka Nabi dan para sahabat memilih kepada habuan akhirat, walaupun terpaksa berkongsi sebiji tamar. Sebiji tamar dah susah nak makan pun, kelaparan dan sebagainya, tetapi sanggup untuk kongsikan tamar tu dengan sahabat yang lain. Baik, itu ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, sambungan ayat ke-24. Wahudu ila tayyibi minal qawl wahudu ila siratil hamid. Yang bermaksud, dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik, serta diberi petunjuk ke jalan Allah yang amat terpuji. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, dengan sebab kita diganjari syurga tadi, sebab apa? Kita diganjari syurga tadi sebab kita mengucapkan kata-kata yang baik dalam kehidupan kita. Tak kiralah kata-kata yang baik itu adalah zikir kepada Allah ataupun kata-kata umum yang baik dalam kehidupan kita dengan sesama muamalah kita kepada manusia. Para ulama memberikan bahawa dikaitkan dengan amalan bercakap yang baik tadi dengan syurga. Mana nak kata bahawa amalan tersebut ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ringan di sisi kita, tetapi berat dia punya pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ingin menggambarkan kepada kita bahawa sifat ahli syurga itu dia tidak bercakap kasar, mencarut, mengeji dan menengking. Jadi ini adalah sifat kepada ahli syurga itu, bila dia mengatakan perkara-perkara yang baik. Dan dengan sebab lidah ini jugalah boleh menghubankan orang itu di dalam neraka. Ini banyaklah. Dan disebabkan lidah ini boleh mendatangkan kepada dosa-dosa besar. Seperti apa dia? Mengumpat, memfitnah, mengadu domba, menghasut, berdusta. Dan semua ini boleh menzalimi kepada manusia. Kalau kita lihat dalam contoh situasi kita sesama keluarga, dalam pekerjaan kita, ketika kita bekerja, berapa banyak
ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya kita ucapkan dalam kehidupan kita, yang mana boleh menyebabkan orang tersebut kecil hati, menghasut orang tersebut untuk membuat perkara yang sebaliknya. Jadi semua ini adalah terikat dengan perkara-perkara yang besar. Apabila kita mengatakan sesuatu dan boleh mendatangkan bahaya kezaliman kepada orang, terutamanya apabila kita memfitnah. Kan fitnah ni kita maklumlah berkenaan dengan fitnah. Apabila kita menceritakan perkara yang buruk sedangkan bukanlah hal tersebut sebenarnya, tetapi hal tersebut boleh mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Dan hal ini adalah di antara salah satu dosa besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala melibatkan juga lidah ini dengan bahaya. Dan apabila kita bercakap dengan perkara yang baik. Kerana apa kita apabila tidak bercakap yang baik akan menyebabkan dosa, dan ini adalah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah, tanpa memikirkannya, maka ia menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau para ulama bagaimana nak membahagikan mana dosa besar dan mana dosa kecil, iaitu apabila kita melakukan kesalahan tersebut, balasannya adalah neraka. Itu adalah di antara ciri-ciri yang melakukan kesalahan, dosa-dosa besar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dalam bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kita, tetapi para ulama mensyaratkan sekiranya melakukan dosa-dosa besar ini, maka mestilah dengan kita taubat nasuha, taubat dengan bersungguh-sungguh, tidak memadai dengan amalan-amalan biasa yang kita lakukan. Baik, apabila kita melakukan perkara yang bercakap perkara yang baik, bila dah bercakap boleh menyebabkan seseorang itu masuk syurga, maka sudah pastilah amalan-amalan juga yang dilakukan oleh badan kita ini boleh menyebabkan kita masuk syurga. Kalau sebab yang kecil tersebut boleh menyebabkan kita masuk syurga, apatah lagi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yang boleh membawa impak yang lagi besar. Apabila dengan kalau kita nak bercakap tu senang, kan? Orang boleh bercakap, semua orang boleh bercakap. Walaupun ada ganjarannya di sisi Allah, tetapi aulanya sekiranya bercakap tersebut boleh mendapat ganjaran yang besar, apatah lagi dengan melakukan perbuatan yang baik. Jadi bukan senang kalau kita nak bangun tahajud, menghadirkan diri ke masjid solat jemaah, bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi perkara-perkara tersebut yang boleh mendatangkan kebaikan yang besar kepada kita. Jadi ini walaupun banyak amalan-amalan yang dikaitkan dengan syurga, dan ini adalah di antara, bukan sekadar kita berzikir kepada Allah, solat dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita bermuamalah dengan cara yang baik. Jadi kalaulah misalnya kita dengar seseorang itu mencarut, mengatakan perkataan yang keji dan sebagainya, jadi adakah
sifat-sifat ahli syurga itu ada dalam individu tersebut. Jadi ini adalah di antara perkara yang dikaitkan dalam dengan apa tadi? Syurga tadi. Dengan syurga tadi. Apabila kita melihat dalam ayat ini juga, dosa-dosa besar apabila dikaitkan perkataan dengan dosa besar tadi, iaitu apa dia? Mengumpat, memfitnah, mengandung domba, menghasut dan sebagainya itu, yang mana apabila kita mengatakan perkara yang baik itu dikaitkan dengan amalan ahli syurga, dan sudah pastilah perkara yang sebaliknya menyebabkan ia mendatangkan dosa-dosa yang besar. Tadi kita dah sebutkan bahawa amalan perkataan yang baik kita cakapkan itu diganjari dengan syurga, apatah lagi kalau kita membuat perkara sebaliknya, iaitu mengatakan perkara-perkara yang keji itu boleh mendatangkan juga dosa yang besar kepada diri kita. Ini juga sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menyebut al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Direlitkan tadi apabila dengan perkataan nak juga selamat daripada diri kita ini dengan apa? Dengan perbuatan orang lain juga. Dan ini adalah di antara sifat-sifat dalam menyatakan bahawa syurga dan neraka. Hak ni maknanya nak kata maklumat bocor lah kiranya. Maklumat bocor berkenaan dengan sifat-sifat ahli syurga dan ahli neraka yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran. Dan demikian juga dalam hadis yang lain menyebut muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Jadi dalam hadis ini juga nak menguatkan lagi ayat Al-Quran tadi, maka Nabi SAW bagi tahu juga tanda kesempurnaan iman itu adalah apabila dia berkata-kata yang baik. Kalau dia tak mau pun berkata-kata, kalau dia berkata-kata pun menyebabkan dia menyakiti orang lain, maka lebih baik dia diam. Ini yang perlu kita berhati-hati. Kadang-kadang hal ini yang ramai orang yang tak sedar, yang melakukannya dalam keadaan dia ingat perkara tersebut ringan, sedangkan berat. Sesama pekerja dan majikan, walaupun di atas nama majikan, tetapi dengan senang-senang mengeji, menengking pekerja dia, dengan alasan bahawa dialah yang membayar gajinya dan dia berada di bawahnya, dengan sebab itu dia menengkingnya. Dan hal tersebut boleh mendatangkan dosa yang besar sekiranya dia membawa kesan yang buruk terhadap pekerja. Dan sekarang ini menyebabkan ramai orang yang stres, stres dengan perkara-perkara yang kita anggap remeh tersebut, yang kita anggap ringan. Demikian juga dengan keluarga kita. Apabila kita cakap dengan isteri kita dengan keadaan yang kasar, dengan keadaan yang bukan dalam keadaan yang lemah lembut, jadi itu adalah perkara yang bukan daripada sifat daripada ahli syurga.
Dan ini adalah sedikit sebanyak berkenaan huraian tentang surah Al-Hajj ini berdasarkan kepada ayat 23 dan 24 ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada sesi tadabbur kedua-dua ayat ini dan menjadi manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian kita, insya-Allah.